Jadi untuk waktu ini, saya difahamkan seorang lagi tamu kita berada dalam talian, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara, Datuk Dr. Jenery Amir bersama dengan saya di talian. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Waalaikumsalam. Datuk, Bagus. satu khabar yang cukup duka pagi ini, terutamanya buat rakyat negeri Sarawak. Bagaimana kita mengenang dan juga melihat sepanjang karier dan juga peranan Tun Abdul Taib Mahmud ini, terutamanya kepada kehidupan seluruh rakyat di negeri Sarawak, Datuk. Baik. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Tun Taib telah pun berada di pentas politik, terbabit sebagai menteri sejak tahun 1963 dan sepanjang, boleh dikatakan sepanjang kerjaya Tun Taib, beliau telah berada dalam arena politik saja sebagai menteri, kemudian sebagai TYT. Ya. Jadi dengan itu sekaligus boleh dikatakan beliau satu-satunya tokoh di negara ini yang melakarkan perjalanan politiknya untuk sekian lama. Dan ini telah meletakkan nama beliau sebagai satu monumen yang begitu besar, satu ikon yang tidak dapat dinafikan, meninggalkan banyak kesan besar yang begitu signifikan, baik dari segi politik, ekonomi, pembangunan infrastruktur, sosial, agama, pendidikan dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa nama besar dan satu monumen yang begitu besar ini akan tidak dapat dinafikan, akan meninggalkan kesan yang amat mendalam terhadap rakyat di Sarawak dan juga di Malaysia, kerana hakikatnya Tun Taib telah pun berada di peringkat nasional sebagai menteri dalam pelbagai kementerian. Yeah. Dan punya juga mainkan peranan ya di peringkat rantau juga. Dan bagi rakyat Sarawak, saya percaya mereka akan berasa kehilangan, akan tetap mengenang jasa sumbangan beliau terhadap negeri Sarawak terutamanya. Kerana hakikatnya beliau dapat dianggap sebagai arkitek dan juga seorang yang mengubah, mentransformasikan Sarawak daripada sebuah negeri yang begitu mundur di belakang pada tahun 1960-an dan sehingga dapat kita saksikan pada hari ini kemudian disambung oleh Premier ataupun Ketua Menteri yang lain. Ya, Datuk, saya nak bawa perbincangan kita juga melihat kepada mungkin ada sisi peribadi, pengalaman peribadi Datuk yang mungkin boleh dikongsikan berkomunikasi bersama dengan Tun sewaktu perkhidmatan beliau sebelum ini. Mungkin ada mesej dan juga mungkin bagaimana karakter Tun Abdul Taib Mahmud ini, terutamanya dari segi hasrat dan juga keinginan beliau dalam nak membangunkan negeri Sarawak itu, Datuk. Baik, betul. Saya sebenarnya telah mendekati Tun Taib sejak beliau menjadi Ketua Menteri Sarawak dan banyak kali berbincang termasuk di rumah beliau di Putrajaya dan telah pun menulis buku sebenarnya dan rencana banyak. Dan berdasarkan interaksi dan temu bual saya dengan beliau memang terpendam jauh di sudut hati beliau dan juga menjadi aspirasi besar beliau untuk membantu rakyat. Beliau adalah pemimpin yang betul-betul berjiwa rakyat, yang berjejak di akar umbi. Sebab itu kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan kerjaya beliau sebagai pemimpin negeri, beliau telah menjelajah negeri Sarawak yang besar itu, sebesar Semenanjung, dari Kuching sampai ke Lawas, dari pesisiran sampai ke pedalaman, dan untuk betul-betul memahami masalah dan isu yang berada di bawah, dan berdasarkan pengamatan dan juga pemerhatian beliau dan juga interaksi dengan pelbagai pihak, pelbagai kaum, beliau telah sedaya upaya untuk menterjemahkan idea-idea dan aspirasi itu ke dalam satu realiti. Dan apa yang saya masih ingat lagi, realiti baru antara konsep dan gagasan beliau yang berteraskan pada istilah CAM, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya change, opportunity, mobility dan juga equality. Maksudnya beliau nak melakukan perubahan dan melalui perubahan itu mewujudkan peluang, pelbagai peluang pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. Kemudian melalui pendidikan itu akan berlaku mobility,
secara menegak dan juga mendata. Maksudnya peningkatan dari segi sosioekonomi dan juga pergerakan dari miskin ke arah tahap yang kelas menengah dan kaya, dari luar bandar ke bandar, kemudian akan mencapai satu kesamaan dari segi sosioekonomi. Dan ini jelas terangkum juga melalui politik beliau, satu jenama politik begitu kuat, iaitu political development, politik pembangunan. Dan inilah teras kekuatan beliau. Teras kekuatan beliau bagi saya ialah perancangan strategik, pemikiran strategik yang kemudiannya dicetuskan melalui pelbagai inisiatif, pelbagai agensi yang telah diwujudkan di Sarawak, dan juga perancangan projek-projek dan program-program yang banyak meliputi pelbagai bidang dan sektor. Ya. Datuk, penting juga untuk kita lihat peranan Allahyarham sewaktu menggalas ataupun memimpin negeri, melihat dari segi kerjasama antara pusat dan negeri, kerana perkara ini cukup penting untuk kita telitikan. Kerjasama itu cukup penting kerana kita lihat jarak ataupun pembangunan di Sarawak itu amat terdesak, ya, memerlukan pembangunan yang cukup terdesak, bukan sahaja peruntukan dari negeri tapi juga perlu peruntukan dan juga bantuan dari kerajaan pusat. Bagaimana sewaktu Allahyarham Tun Taib Mahmud memimpin negeri itu mewujudkan kesinambungan dan juga kerjasama yang baik antara pusat dan negeri demi pembangunan di Sarawak itu, Datuk? Betul. Sebelum saya nak jawab itu, saya nak ulangi hakikat bahawa persefahaman yang jitu antara Tun Taib dan Kerajaan Negeri Sarawak adalah ditolak daripada peluang yang telah diberikan oleh Tunku Abdul Rahman dan juga Tun Razak pada tahun 60-an kemudian 70-an apabila beliau dilantik sebagai Timbalan Menteri kemudian sebagai Menteri. Dan persefahaman ini saya fikir amat penting dan kemudian membawa kepada perubahan pilihan politik di peringkat negara, iaitu Tun Mahathir pada tahun 1981, dan di Sarawak juga berlaku perubahan, iaitu apabila Tun Taib juga dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak. Dan jalinan kerjasama yang betul utuh, persefahaman yang jitu itu dan hubungan begitu rapat dalam antara kepimpinan peringkat negeri khususnya dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memungkinkan beliau untuk mendapat peruntukan yang besar dan juga keupayaan beliau untuk memujuk Kuala Lumpur pada ketika itu untuk menyalurkan belanjawan yang besar kepada Sarawak. Dan saya fikir ini diterjemahkan ke dalam bentuk pelbagai inisiatif yang telah juga dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dan memungkinkan beliau untuk membantu Sarawak untuk terus bergerak ke hadapan dalam khususnya dari segi infrastruktur, dan di peringkat Sarawak sendiri dengan peruntukan belanjawan yang lebih berorientasikan luar bandar telah memacukan pembangunan di luar bandar. Dengan kita harus ingat selain daripada saiz yang besar itu terdapat sekitar 5,000 rumah panjang dan sebagainya di Sarawak. Ini bukan suatu yang mudah. Ini memerlukan saja seorang pemimpin yang dinamik kepintarannya dari segi perancangan, keupayaan bersama dengan pelbagai parti politik di peringkat negeri dan persekutuan di sebalik semua cabaran yang telah dihadapi itu. Dan saya boleh katakan Tun Taib telah berupaya untuk lakukan semua ini dengan komitmen politik, dengan perancangan strategik, dengan aspirasi besar dan azam untuk mengubah Sarawak demi kebaikan dan kesejahteraan rakyat Sarawak pada keseluruhannya. Ya, Datuk, mungkin akhir sekali, apa yang generasi baru, anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Sarawak harus mengenang dan juga mengangkat legasi yang ditinggalkan oleh Tun Taib ini, apa yang harus dan juga bagaimana mereka harus mengenangnya, dan apa mesej yang harus diangkat terutama dalam kalangan generasi muda mengenang kepada pemergian ini, Datuk? Baik, saya fikir generasi muda harus mendapat inspirasi bagaimana Tun Taib daripada seorang yang anak yang boleh kata berada di luar bandar, begitu komited untuk mengubah dirinya, mendapat pendidikan yang tinggi, sanggup berada keluar negara, meningkatkan keupayaan, kemahiran, pengalamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya fikir ialah keupayaan dan kesanggupan beliau untuk membantu rakyat. Dan bagaimana beliau cuba menyatu padukan rakyat melalui
politik sebagai satu platform. Di sebalik pelbagai kaum di Sarawak, beliau saya fikir pada amnya telah berupaya untuk menstabilkan politik Sarawak, menyatu padukan rakyat pelbagai kaum dan kemudiannya memastikan rakyat di Sarawak itu meningkat dari segi ekonomi mereka, dan kita tidak boleh nafikan bahawa hakikatnya beliau telah dapat merapatkan jurang antara luar bandar dan bandar dan juga menghapuskan, mengurangkan kemiskinan di Sarawak. Dan saya fikir untuk generasi muda, mereka harus melihat Tun Taib sebagai pemimpin yang betul-betul meletakkan dirinya, mengorbankan dirinya. Beliau adalah umpama lilin yang bakar dirinya, mengorbankan 60 lebih tahun untuk rakyat Sarawak. Dan generasi muda harus menjadikan beliau sebagai contoh pejuang dan juga contoh pemimpin dan contoh bagaimana suri teladan dalam bidang-bidang pendidikan, dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, keuangan dan sebagainya.